So that's why dia ambil. Tu dia tahu ayah aku ni suka benda kata hidup. Ekor kadang-kadang macam kena tindih. Saya kat Kelantan ni ia dekat dengan kubur. So aku lain TV. Lain TV. Rasa macam ada orang tiup kat telinga aku. Assalamualaikum. Alright gang, so kali ni kita kembali lagi macam Podok minta dengan Nazrul. Bila nak podcast seram. Dah lama dah ni sidai untuk segmen podcast seram ni. Jadi kita kembalikan segmen podcast seram ni untuk part 2. So yang mana tak tengok lagi part 1, sebenarnya dia tak ada sambungan ke? Tak ada. Tak ada pun. Ini cerita baru. Cerita baru pun. Yang menakutkan. Tak, sebab cerita tu lagi takut bagi aku lah. Okey, yang ni? Yang ni dia macam sebab dah seumur lalui, jadi benda tu macam biasa. Dia tak adalah biasa tapi macam mungkin perasaan aku. Oh, so maksudnya mu dah selalu lalui? Dia macam lebih kurang gitulah. Okey, so mungkin kita akan rasa takut dengan cerita Isha. Dia tak takut disebabkan dia dah selalu lalui. Dia dah kebal lah. Tapi nak pasal awal lah, sebab mungkin ada orang ingat kita reka cerita ni apa Okay. sebab ada ke yang kita cerita sebelum ni tak seminyak apa ramai macam kita kat TikTok. Yeah, Padahal betul. sebab orang tak lalui tempat Tak lalui tempat kita. Tapi tak apalah, kita ceritalah apa yang kita rasa. Okey, right, boleh. So kali ni Nazrul jemput Isha untuk kisah seram dia. So kita dengar kisah seram dia. Tak nak makan masa, jom let's go. Balik malam lah. Okay, benda ni jadi tahun lepas. Tahun tu saya dengan Yazid masih couple ada. Couple masa haram. Tak. Haram macam mu sekarang lah. Apa haram lah? Sekarang kita dah ada halal. Okey. Tahun tu saya balik malam. Tahun tu baru kurang dengan mak dia sekali kot. Dekat KL. Dan nak balik KL ke cyber tu jauh ke? Jauh, tak ada dekat apa semua. So jauh. Tahun tu dalam pukul 10 atau bukan 10. Rasanya dalam pukul 11 lebih macam tu lah. So Isha balik. Selalunya kalau macam Isha balik, Isha akan tengok Waze. Sampailah ada satu tempat. Tapi tempat tu biasa je kalau korang tahu MRR. Tempat tu macam MRR tu dia highway lah? Dia highway tapi jalan raya. Macam orang tengah baiki-baiki jalan. Okey. Macam tu lah. Dia macam gitu. Tapi tempat dia tak seram pun bagi saya. Lepas tu saya pun naik kereta macam biasa. Tapi tempat tu dia macam agak gelap lah. Dia gelap sikit. Lepas tu tengah bawa kereta, dia ada bau something yang wangi. Dia macam bukit bunga je tapi wangi ni macam tiba-tiba bau Okey, tak apa. Saya pun bawa kereta macam biasa. Tapi time tu saya macam ada terfikir, kalau aku tengok dekat side mirror ni mesti ada nampak benda lain. Tapi saya tengok je macam alhamdulillah tak ada gapo Mungkin sebab mindset kot kita macam terlampau takut time tu. Saya pun bawa kereta macam biasa. Bawa. Saya tengok Waze pergi jalan lain. Saya dah tahu Waze dia pergi kanan. Sepatutnya pergi straight je. Tiba-tiba dia tertukar. Dia pergi kanan. Dia tak tahu, mungkin saya salah tengok. Ada lagi cek dengan Yazid salah Waze. Okey. Lepas tu dia suruh saya pergi kanan. Lepas tu saya macam ikut, padahal tahu dah jalan tu, cuma mungkin jalan lain kot. Gitu. Lepas tu ikutlah Waze tu. Ikut dia suruh U-turn tapi jalan tu macam jalan tu biasa, tak ada apa pun, cuma tak tahu buat apa tapi kena pusing sekali lagi. Kena lalu balik jalan tu lah. Kena pusing sekali lagi. Tapi dia bukan jalan kampung ke apa, dia jalan highway biasa je. Lepas tu saya pun bawa kereta macam biasa. Bawa kereta saya tak sedar hati dah ni. Tak apalah, saya tak apa. Lepas tu saya pun bawa kereta macam biasa. Bawa kereta dekat Max tu, saya tak ingat sangat sebab time tu tak bangun dah rasa. Lepas tu saya pun bawa kereta macam biasa. Bawa kereta apa semua sampai rumah dah pukul 12 gitu. Dah U-turn tu tak ada bau apa-apa lagi ke, ada still lagi ada? Ataupun perasaan? Perasaan lah tu. Macam tak ada dah rasa bau tu. Dia macam time kita ni nak U-turn apa semua tu lah. Okey, lepas tu dia bau time tu. Lepas tu sampai rumah apa semua, saya masuk bilik, saya tak terus mandi. Saya duduk bilik je. Lepas tu saya tidur gitu je. Tapi saya buka lampu. Tapi kat luar tu gelap. Kat tangga apa semua yang gelap kita nampak dari pintu, bawah pintu dekat gelap. So tengah tidur memang perasaan saya time tu memang takut gila. Memang ada something tak kena. Memang tahu dah ada benda ni. Ada benda ni tak kena ni. Saya pun tak apalah, tidur tu. On the way nak lelak mata dekat tangga tu. Tak tahulah ni perasaan ke apa, tapi memang saya ingat bunyi tapak kaki tu, dia macam bunyi orang melompat kat tangga tu. Dia macam tapak kaki macam
Dia macam gitu. Macam dia naik tangga tu. Faham tak? Fira? Fira kan bilik asing. Lepas tu okey saya nak pergi masuk bilik Fira sebab saya rasa, saya anggap saya ni ada bawa something balik rumah. Okey. Jadi saya rasa better saya masuk dalam rumah dulu. Dalam bilik tu kiranya macam biar dia pergi main naik. Sebab saya pun time tu saya tak tahu kalau sebelum kita balik malam apa semua, sepatutnya sebelum kita sampai rumah kita kena singgah tempat lain. Ataupun tunggu kat luar tu kejap. Sebab time tu saya fikir pencuri, penjahat. Saya fikir dua kalau saya berhenti dekat kedai takut orang bukit-bukit pula mari ke apa ke. So lama tak bunyi tu Isa? Dia tak adalah lama tapi dia macam gitu-gitu. Bila bunyi gitu tu saya pun duduk di selimut tidur. Kita lelap gitulah. Aku pernah juga tapi kat rumah aku rumah kedah aku bunyi tapak kaki and then so bila dah bunyi tapak kaki tu aku dah macam okey relax. Aku pun dan aku relax tu aku tengok TV. Aku duduk kat ruang tamu cuma bunyi tapak kaki tu bunyi kat mana? Tangga nak pergi mana? Tangga naik atas. Rumah aku 2 tingkat so tangga aku duduk kat ruang tamu. Okey so aku tengok TV. So aku bunyi okey beres kan. Bila bunyi tapak kaki so aku macam sebelum ni aku takut tapi dah bila biasa aku macam okey tak ada apa. So aku lain TV. Rasa macam ada orang tiup kat telinga aku. Okey. Kau pernah rasa gitu? Tak. Aku nak rasa. Aku kemudian ni. Aku ingat kan abang aku ke apa tapi aku dah story lepas tu beres. Aku takut kan. Aku buka TV dia. Aku tengok TV, bunyi guli. And then rumah aku dulu, aku main congkak. Okey. Guli. So aku bunyi tu dia macam tak. Tangga. Ya. Masuk guli tu ada tak? Tak ada. Tapi bunyi tangga. Lepas tu aku beres tengok. Tak ada gapo tapi aku takut Okey beres duduk tu. Lepas tu dia bunyi macam tak gitu. And then macam kalau mobile tu dia bunyi still bunyi. Still bunyi. Okey. Still bunyi. Tapi aku rasa takut sebab aku main guli tapi bila aku tengok tempat guli tu ada je comel. Kat tempat congkak aku tu. So aku dulu buat short film kisah seram aku berdasarkan guli tu Oh ya ke? And then aku pernah lari sebabkan guli tu. So kalau macam contoh kamu bunyi guli sekarang pun takut tak? Sekarang tak Cuma kalau tapak kaki tu maybe aku takut lagi Okey. Tapi tak boleh. Dia tapak kaki tu sebab saya tak tahu mungkin dari sebab bawah angin tu dia ikut balik ke. Faham tak? Lepas tu aku pun tak ada singgah mana-mana ataupun perasaan saya. Ni antara dua tu. Tapi lepas je kejadian tu adalah something macam pelik kat rumah tu. Dia apa? Macam kadang-kadang tak tahulah mungkin perasaan echo kadang-kadang macam kena tindih. Faham tak? Dia macam tak tahulah. Tapi dia macam lepas tu semua kena tindih. Lepas tu kalau duduk sore bunyi orang buka pintu bawah. Saya dok. Tapi bila tanya Fira mau balik ke? Dok lah. Dia lebih kurang gitulah. Dia macam banyak benda macam tak jalan ni. Tapi kalau kita tahu benda-benda hantu lah sebenarnya kita. Dia bukan tak pijak pada lantai. Itulah. Kan? Asal dia boleh bunyi. Saya tak tahu tapi time tu dah ada fikiran saya mikir tu pocong. Betul. Tak tahu apa. Betul juga. Aku tak tahu apa. Aku rasa macam selalunya benda-benda macam ni dia akan jadi dekat hotel. So mungkin mindset kita positif. Orang kat atas pernah jadi gitu. Tu pernah tanya duduk rumah lama And then aku pernah bunyi kursi seret. Okey. Kau pernah? Kemah bagai je selalu aku. Aku tak ada, ni aku duduk sorang-sorang. And then kursi tu dia bunyi pelik. Dah. Sebab kat rumah aku dulu ada satu ayah aku ni dia suka beli barang-barang bandar lah. So dia beli meja. Dekat meja tu dia ada something. Dekat rumah tu dia kacau sikit lah. So bila dah pergi berubat dia kata ada satu meja tu. So kena buang. Meja tu. Meja ke apa? Meja dia macam meja batu. Tapi dia buat daripada ada cekerang-cekerang apa dia panggil? Kerang. Shell-shell lah. Dia macam meja antik lah. Meja antik. So kena tak cermin. So benda tu membuatkan ada something. Sebab tu lah. Lepas tu meja tu duduk mana ni? Dah buang. And then dulu rumah aku renovate, ayah aku buat kolam ikan. So kolam ikan ni dia tampal batu-batu sungai. Aku akan pergi sungai, aku pergi kutip batu. Batu-batu tu jadi tampal. Mu suka benda-benda gitu? Kayu. Sebab family aku suka bela binatang yang eksotik-eksotik. Dia mungkin sebab tu kot, sebab kita ambil. Lagi-lagi pada hutan. Lepas tu pernah pekerja ayah aku dia nak bagi katok. Katok ni lain macam gila. Tak pernah tengok. So that's why dia ambil. So dia tahu ayah aku ni suka bela kata hidup. Dia tahu ayah aku suka bela binatang. Dia pun bagi. Dia nak bagi ayah aku dia buat gelik. Tak ada nak buat gelik tu. Macam-macam jadi kat dia. Sampailah dia kena pergi berubat and then dia pergi atas mula tepat. Apa? Katok tu benda tu. And then katok tu adalah penjaga hutan tu.
seram. Ada gambar katak tu? Tak ada, tapi pelik kata tu. Itulah kisah aku. And then itulah kisahmu. Okey, tapi rumah tu sekarang ni Aiman dengan Ferry duduk. Mungkin ada orang tertanya-tanya Gana ya ada baby nanti apa semua. Alamak, tu. Tapi time lepas banyak kali jadi tu, kita orang panggil orang solat hajat apa semua. Macam bersih rumah tu lah. Lepas tu tak ada kata apa? Tak ada. Rumah tu okey. Dia beberapa lepas raya kok okey. Tak ingat dah. Lepas raya yang hari tu lah. Raya haji mungkin lah macam tu. Tak okey, macam duduk sore pun okey, rasa tenang rumah tu. Dan sekarang ni okey, alhamdulillah. Betul lah, Ferry dengan ni sebab dia ada anak apa semua kan. Tapi rumah ni okey, macam Aiman duduk apa semua okey. Mungkin sebab time tu Mu ada tanya Aiman ke okey atau tanya Ferry ke okey? Kamu tak tahu? dah tak tanya. Tak tanya? Nanti dia try tanya dia okey tak okey kan? Sebab takut dia fikir bukit-bukit kan. Sebab aku je rasa Fira, tak ada rasa apa pun. So mungkin takut instingmu je, orang lain okey je. Saya je. Faham. Tapi tak ada macam rumah tu betul-betul ada hantu, lepas tu kita main bagi kat kawan lah. Mungkin gitu. Okey Syah, untuk video yang lepas ramai yang komen suruh mu pergi berubah. So and then ramai juga yang cakap mu ada demo nampak something kat mu. Taklah. Saya rasa benda tu karut. Kalau betul dia dah nampak, dia nampak, mesti dari awal video, dari awal dulu-dulu lagi dia akan baru bagi tahu dia konten. Okey, dia tak semestinya juga sebab dia macam ni. Kalau mu cerita pasal dia, baru dia mari. Oh ya ke? Yes. Betul. Okey, ini aku cerita jujur lah. Aku jumpa supporter lah, peminat lah kat Kedah. And then suami dia ni memang berubah benda-benda tu. So dia tunjuk, dia kata dia nampak ni. And then dia kata kalau boleh jangan buat malam. Ni dia kata kat aku sendiri. Ni sumpah ni. Ui, nasib baik ada orang weh. Ini sumpah ni. First tu dia tunjuk gambar-gambar pelik, gambar-gambar benda tu lah hantu tu yang dia berubat. And then dia tegur aku. Dia kata kalau nak buat macam tu boleh. And then cuma tak tanam niat untuk kongsikan cerita dan jangan macam kita nak seru benda tu lagi. Nak panggil tak? Sebab time kita cerita pun dia ada. Lagi-lagi time aku cerita dengan Pak Igram. Itu memang banyak. Macam cerita dengan aku tu? Dia still ada. Benda ni dia still ada, cuma kita tak nampak. And then kalau siapa yang dah buka hijab, dia akan nampak even dalam video pun. Okay, faham. Okay, apa nak? Sebab saya pernah pergi berubah. Macam pernah dah tanya-tanya apa. Tak ada. Saya tak tahu. Tapi kalau macam saya tanya ustaz apa, tak kira ustaz tak nampak ke. Tapi betul juga. Setakat ni macam tak ada dia, oh ya, awak ni ada benda-benda ni. Setakat ni kalau saya berubah pun tak ada lah. Tak lah, okay. So, dia dah clarify lah, tak ada kan. Tapi benda tu dia still ada. Macam contoh kita tak ada benda tu, dia still ada ramai kat kita. Ni bukan nak nakut kamu, ni memang betul benda ni. Kadang-kadang macam saya pun terfikir. Sebab macam kakak aku, ni je aku kakak aku yang nombor 2. Hari tu aku pergi tidur rumah kakak aku yang sulung tu, Kak Long aku. Then kita main Kak Angah aku sebab dia tidur sana. Aku teman dia, kita orang berdua je. Kak Long aku tak ada. Dia pergi jauh lagi katnya. So malam tu, ni yang Kak Angah aku cerita, tak tahu betul ke tak Umi aku cerita. Umi aku cerita kat aku sebab Kak Angah aku cerita dia. Kak Angah aku ni dia takut nak tidur dengan aku sebab bila dia tidur dengan aku, dia jadi seram, auto seram. Dia rela tidur seorang banding dia tidur dengan aku. Sebab ada satu malam tu dia tidur dengan aku. Lepas tu aku memang tidur lena je, tapi rasa macam tak tahu dia rasa ke dia nampak pocong. Faham tak? Dekat rasi. So dia memang takut tidur dengan aku. Aku tak tahu, kadang-kadang aku macam terfikir adakah aku ni bawa negatif. Negatif punya ni, tapi bila jumpa ustaz tak ada. Faham tak? Aku jadi macam tak tahu gitu. Macam mana aku tidur pocong kalau tak tidur. Sebab aku memang takut benda tu. Pocong tu? Tapi dia macam aku ada beberapa kali macam nak ternampak gitu. Faham. Tak tahu, mungkin aku tak tahu, aku takut. Kita takut juga ada orang hantar. Faham tak maksud aku? Yes. Aku takut benda-benda gitu ke. Sebab tu aku macam bila ustaz ayat tak ada, tapi aku jadi overthinking. Adakah? Faham tapi tak? Kalau dah tanya ustaz tu kira okey lah. Aku takut mu macam tak buat apa-apa. Tak. Aku macam itu takut sebab ada something pelik. Bila jadi benda-benda pelik gitu kan. Macam kita jumpa juga ustaz, tapi ustaz ayat tak ada gapo, cuma just jaga solat gitulah. Sebab ada satu sekali ni aku pernah cerita dah aku nampak pocong. Katanya. Okey. Ada cerita ni. Okey, ni cerita kedua. Cerita kedua aku. Okey. 15 atau 2016 gitu. Rumah saya dekat Kelantan ni, ia dekat dengan kubur. Dia macam ni rumah, lepas tu ni ada benteng, pagar tinggi. Pagar kubur lah. Pagar kubur. Tapi kita orang buat pagar tu sebab tak sering nampak kubur tu sebelah tu. Faham tak? Kalau tak ia jadi pagar ranting-ranting gitu je. So
Bilik saya ni dia Menghadap? dia tak menghadap. Dia macam ada bilik saya ni, dia nampak tingkap, dia nampak rumah orang lagi. Okey. Okey, so malam tu dulu kan zaman-zaman cinta ni kan cinta monyet apa semua kan. Yazid kan bukan? Yazid lah. Kau Yazid time tu. Kau Yazid time tu. Lepas tu tengah nak tidur apa semua tu, katil aku menghadap dekat tingkap yang rumah orang tu. Okey, menghadap tingkap rumah orang tu. Lepas tu time tu kita orang buat lansir sebab nak basuh lansir. So bilik aku tak ada lansir. Okey, so memang direct nampak rumah dia. Lepas tu malam tu aku macam gapo tak macam nak tidur. Gapo gitu. Tapi dia jauh je. Kata mu dak tak katil lah. Aku bangun duk cakap gapo gitu. Pasal aku dah tengok sebab ibarat rumah tu pintu koko tu. Okey. So rumah tu pintu koko tapi bucu rumah dia, belakang rumah dia. Pasal aku nampak satu macam kain semaya, dia duduk kat bucu hujung rumah tu tapi dia menghadap ke sana. Ke sana tu maknanya menghadap ke kubur. Gapo aku dia jemur kain kau sebab time belakang tu dia ada ampayan dia. So aku macam pelik ni. Lepas tu aku macam, tapi jujur saya tak takut time tu, cuma saya macam gapo gitu. Tapi saya first mu tengok tu tak takut. First pandai. Dia macam gapo gitu. Sebab saya dulu ni saya mau tu gapo tu. Tapi saya takut, cuma saya macam gapo tu. Tapi tak ada siapa pergi dekat tengok gapo tu. Tak. Cuma saya tengok macam lepas tu bila macam rasa macam biarlah tak apa tidur. Tidur tu bangun esok subuh, saya pun tengok adakah orang tu dia jemur kain ke apa jemur kain semaya. Lepas tu tengok tak ada. Cuma saya tak tahu benda tu gapo. Faham. Tapi warna putih warna putih. Mungkin macam tu anggapan saya, mungkin benda tu adalah benda tu lah. Sebab kubur ke. Yalah dekat kubur. Tapi berani dah. Tak berani tapi dia macam gini. Macam aku seorang yang penakut yang gila. Tapi bila macam situasi tu jadi, aku tiba-tiba macam apa tu? Jadi macam bela sikit macam gapo tu? Faham tak? Dia jadi macam bodohnya aku. Apa kita tengok benda tu? Dia pagi esok baru macam apa aku pergi tengok. Gitu. Semua benda kalau macam gapo mesti saya bodoh juga aku semalam aku pergi bangun je. Gitulah. Alright, so kita dengar cerita Isha. Okay Isha, aku nak tanya lah. Ini last lah. Ada lagi tak cerita seram ni? Seram aku banyak aku lalui. Sebab aku tak mau dia pernah tanya nak lagi. So aku ada tak lagi? Aku banyak cerita aku tapi aku takut orang ingat aku mengarut. Ni apa aku rasa? Tak apa. Last. Baru terjadi time nak kahwin, seminggu nak kahwin gitu. Okay. Dan itu saya kat Kelantan? Kat Kelantan. Alright. Nanti saya tubik dengan umi saya. Kayaknya saya nak masuk rumah tu, kita orang kena reverse. Kira masuk reverse lah, pakai reverse. So time tu reverse apa semua, kereta pun bunyi. Kamera reverse kan apa dia macam tek. Tapi tak pelik sebab kereta law ni rupuk pun dia bunyi sensor pun dia akan bunyi, rupuk pun dia akan bunyi. So macam tak apalah. Lepas tu time umi saya nak turun tu, nak check ada gapo belakang, tiba-tiba nampak dekat kamera. Zoom. Nak tengok lah. Aku macam tapi time tu memang dah rasa lain, memang tak logik kalau kucing nak lintas lompat. Sebab dekat depan rumah kita orang tu pun ada macam rumah macam tak guna juga macam gitu. Bila mu cerita gitu rasa macam takut nak tengok tadi bus. Dia macam lepas ni. Saya tak tahu ni saya punya perasaan ke apa, tapi time macam undur tu dia macam betul-betul kain putih memang lalu gitu. Pasal saya macam tak apa ni bukit dah ni Mungkin sebab time tu kita orang balik malam tak pun saya lama dah tak balik kampung. Jadi macam teguran saja dia nak tegur apa semua. Macam kampung mu tak ada something wrong? Ada lah, biasalah kampung sebab dekat depan tu pun ada rumah Tok Gunung. Dulu banyak lah masa saya kecil-kecil dulu saya seumur nampak pokcik di atas jalan. Umi saya tak nampak. Lepas tu Umi tak nampak, lepas tu saya boleh tegur. Umi pokcik tu nak pergi mana? Saya tegur, dia cakap, Umi pokcik tu nak pergi mana? Tadi tu malam poso. Lepas tu Umi pun tak kecil ugot dah kata pak gitu sebab baru pindah rumah tu kan. Lepas tu saya pun tanya Umi pokcik tu nak pergi mana? Umi pun engkau pergi mu ni. Mu enggak pelik-pelik semua. Sebab Umi saya dah tahu saya jenis yang nampak benda-benda macam ngarut. Tapi nampaklah macam pokcik tu dia betul-betul nampak pakai kain pelekat, tak pakai baju, lepas tu pergi tokak. Macam gitu. Macam dia nak itas jalan gitulah. Lepas tu esok tu saya cerita ke Umi pasal pokcik tu gapo saya nampak. Lepas tu Umi pun tanya mak dara saya. Tanya mak dara tu, mak dara depan rumah. Sebab dia lebih kenal orang situ. Dia tanya-tanya rupanya pokcik tu wujud. Cuma dah meninggal.
Sebab saya nampak tu pun dekat rumah dia yang kayu tu. Ish, gila lah. Dia memang rutin dia kalau nak pergi jalan rumah orang dia akan berpakaian gitu macam kita nak pergi semaya ke apa semua. Dia meninggal. Tapi mengapa? Sebab kat rumah dia kot. Sebab kat rumah dia tu dekat juga dengan rumah kita orang. Lebih kurang gitu. Tapi saya tak tahulah. Aku punya kampung pun ada juga kisah-kisah dia standard kampung lah. Dia standard lah. Dia sampai aku nak balik kampung, aku pun saya takut. Sebab banyak kisah lagi-lagi time aku kecil, time aku sekolah rendah. Banyak sangat kes kena rasuk. Maksud aku lah, apa semua. Ramai yang kena rasuk. So aku takut lah. Vibe kampung dia lain sikit. Tapi bila dah besar ni aku macam okey lah. Dia lain sikit kampung ni. Dia macam tak tahulah tapi best dia situ. Dia kalau kita tak tahu, kita tak takut. And then aku ada dulu sebab aku pernah tengok satu kena rasuk ni, dia pakai baju pengantin. Uish. Lepas tu dekat kampung aku pengantin dan dia kena rasuk. So bila aku tengok video tu aku terbayang. Jadi aku takut. Sampai kali ni aku tak boleh tengok video tu. Nanti aku try cari kat YouTube lah. Aku try masuk kan. Ya. Masuk YouTube ke? Tak, maksud dia yang dia rakam tu bukan ni. Cuma aku pernah tengok. So bila aku tengok aku terbayang yang jadi kat kampung aku. Sebab kat kampung aku pernah kisah macam tu juga. Kamu tak ada cerita kampung-kampung macam naik motor ke tumpeng ke apa tak ada? Tak ada sebab aku jarang balik kampung. Aku balik kampung aku cuti lah sebab family aku duduk Kedah. So Kedah tak ada apa pun. Kalau macam yang macam cakap Tumpang tu, dia dekat Kedah, dia ada satu kelapa sawit, dia ada jalan raya. So dekat sini motor akan jadi berat and then tiba-tiba motormu lapu tak ni, lepas tu mapu. So dekat area tepi ni memang kelapa sawit penuh. Selalu akan jadi lah. Aku pernah lalui, motor aku mapu. Tapi time tu aku takut tak takut sangat benda tu sebab aku takut macam orang nak main bapak aku. Tu aku takut lah. Dia selalu aku akan fikir gitu lah. Tu ceritamu, kau banyak lagi mu? Aku banyak lagi. Aku banyak. Aku macam dia macam kadang-kadang dia macam lama dah tak ni kan. Dia tak ni tiba-tiba ada je muncul. Ingat tak aku ayat kamu tu? Lama dah tak kena. Lepas tu balik Kelantan tu hotel lah tapi mujur lah ya bukan jadi tunjuk betul-betul muka kau gapo. So geng, kita pun dah dengar kisah Isha. Dan kalau pun nak dengar kisah Nazrul, insyaAllah nanti Nazrul akan selit-selit lah. Nak start maulah buat satu podcast tu untuk Nazrul. Nazrul akan selit-selit ya. Mesti tak ada orang tengok. Mu takut tak ada orang tengok. Mu desok kan? Bukan. Dia jadi tak sedap lah kalau aku nak cerita satu. Dia macam tak ada orang nak nanya kan? Yes. Dia tak best lah. Tiba-tiba nak cerita pasal kisah seram. Tak best lah. Tapi sebenarnya macam aku banyak dah lupa. Benda-benda macam aku, benda tu takut tapi ada benda yang takut tapi aku dah lupa. Aku maybe kenapa aku boleh rasa benda-benda tu sebab aku buah dulu. Macam mana hang pulak tengok Nazrul ni prank-prank apa semua. Aku ni masuk yang buah, aku selalu kena marah hantu aku. Aku macam tu. Aku pula jenis yang nak ambil tahu. Maksudnya macam contoh dah kalau kita pergi jalan kan. So aku macam nak hitam. Suka tengok kat saya. Dia suka macam nak explore benda tu. Tapi takut. Lepas tu lah ni pun aku suka dengar dalam kalau sebelum tidur malam, lah ni pun aku akan dengar cerita-cerita hantu. Aku pun kadang-kadang macam tu juga. Dan aku tertidur. Yes. Dulu aku takut. Aku kalau macam makan pun aku akan tengok 5 tempat berhantu dekat Malaysia. Kalau mu nak tengok. Dia cerita kan. Dia gitu tahu dia jadi macam sedap cerita gini. Tapi sebenarnya dalam sedar tak sedar kita mungkinlah memanggil juga perhadap. Tapi janganlah minta jauh. Ya, insyaAllah. So geng, itu je kisah seram Nazrul and podcast seram untuk episod kali ni. So, harap hampa enjoy and kalau hampa ada kisah-kisah seram ataupun sama yang terjadi macam Isha contohnya macam yang reverse tu kan. Lepas ni hampa dah boleh buang dah kamera reverse tu. Buang kereta. Buang kereta terus. So jangan lupa like, comment, share. Kita jumpa lagi pada next video. Bye bye. Assalamualaikum.